Hello guys, Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita ke channel Adahan Azri. Okay, so firstly aku nak tanya, macam mana PKPB korang? Semua okay ke? Aku tahu mesti ramai yang tak okay. Lagi-lagi yang tak dapat keluar untuk kerja, untuk cari rezeki, untuk bersukan, untuk riadah. Okay, samalah kita. Aku pun most of the time aku kerja dekat rumah. And to be honest, memang aku sedikit stress. Yelah, bila kita terperak dalam bilik dalam rumah kan, untuk jangka masa yang lama. Jadi hari ni aku expect aku nak buat something new. Jadi kalau nak tahu apa benda, korang kena stay tune sampai habis video ni. Korang perasan tak, belah kanan aku ada ruang kosong, atas aku punya laci tu. So aku ingat aku nak letak something yang membuatkan aku tenang, yang membuatkan aku dapat release stress. Kalau nak tahu, okay, jom. Okay, so macam yang korang nampak dekat depan aku ada sebuah aquarium. Aku baru je beli. Saiz dia agak kecil, cuma dia meninggi sikit lah. Sebab aku ingat aku nak letak banyak sikit ikan. Okay, first kita kena bersihkan aquarium ni dulu. Ni aquarium baru. Alright, so kita kena bersihkan juga dalam aquarium dan juga sekitar laci aku lah, untuk hilangkan daripada habuk ke benda semua kan. Alright, so first step done. Okay, jom kita proceed ke next step lah. Okay, lepas kita dah basuh aquarium, kita akan letakkan hiasan-hiasan dalaman. Aku dah basuh pokok-pokok palsu dan juga pasir, batu-batu dan hiasan lah, aku dah basuh. So kita akan letakkan dulu. Okay, so kita baru je settle isi air. Kita tak isi penuh sangat, tapi agak hampir penuh lah, hampir penuh. Air agak keruh sikit walaupun kita dah cuci banyak kali dah batu-batu dan hiasan dalam tu. Dia still ada keruh sikit lah, tipu lah kalau air terus jernih kan. Okay, so apa yang kita akan buat sekarang, kita akan onkan water pump untuk dia recycle air tu. I mean, supaya water flow tu mengalir lah. Dia ada two way tau. Belah kiri tu dia akan sedut air dan dia akan bawa ke atas dan air akan turun lah. Kita akan on dulu water pump ni. Okay, kita akan on dulu. Kita akan tunggu dalam beberapa minit dulu supaya air akan jadi jernih sikit. Barulah kita boleh letak anti-klorin dan seterusnya kita boleh letak ikan. Okay, next kita akan teruskan dengan elemen-elemen penting dalam sesuatu pembinaan aquarium. Alright, selain daripada ikan, yang paling penting juga adalah ni, anti-klorin. Anti-klorin ni untuk ikan air tawar lah, of course lah kan. Tapi ada certain ikan yang perlukan anti-klorin ni, ada certain ikan yang tak perlukan. Kalau tak ada, ikan matilah. Okay, so macam ni kita nak ukur banyak mana kita nak letak anti-klorin kan. Okay, so korang boleh tengok korang boleh tengok air aku banyak tu, hampir penuh satu tank. So aku letak satu penutup botol anti-klorin. Kalau aku okay, kalau aku letak air paras ni je, kiranya setengah je, so aku kena letak setengah botol klorin, anti-klorin, sorry. So jumlah air main peranan sebenarnya untuk kita menentukan isi padu anti-klorin lah. Okay, kita dah bubuh anti-klorin. Alamak, tak nampak pula kamera angle aku tak betul, sorry. So, after kita put anti-klorin tu, kita biarkan air kita ni sehingga 5 ataupun 10 minit. Kita biarkan dulu anti-klorin tu dia flow secukup-cukupnya dalam kitaran air kita. Lepas air kita stable, barulah kita boleh masukkan ikan yang kita beli tadi. So ini pandangan daripada atas. Okay, nampak tak ada kapas putih ni? Kapas putih ni kita gunakan sebagai water filter. Okay, so air akan diserap daripada bawah tu, dia akan naik, dia akan lalu dekat pipe ni. Okay, dan dia akan turun balik ke air ikan tu. Tapi masa dia nak turun tu, dia akan melalui water filter dululah, yang penting.
So water filter ni dia akan filter kotoran-kotoran, dust-dust yang ada dalam aquarium ni lah, dalam tank ni. Nampak tak? Itu pun dah warna lain sikit kan. Kiranya ni lah kekotoran yang ada dalam air. So agak-agak bila filter kita ni dah warna perang, warna coklat, warna kekuningan, barulah kita boleh tukar. Okey, lepas kita dah tunggu 5 ke 10 minit, sekaranglah masa yang ditunggu-tunggukan. Tada! Kita ada ikan gapi jantan betina dan kita ada ikan kuning. Kan cantik tu. Okey, jadinya tada! Inilah projek kita pada hari ini. Alhamdulillah. So inilah hasil dia. Kita dah tempatkan beberapa ekor ikan. Banyak juga ikan aku beli. Sebabnya kalau aku beli sikit, dia nampak ada ruang kosong lah dekat tank aquarium tu. Okay, before aku introduce ikan-ikan aku ni, aku nak korang teka dulu. Dalam tank aku ni, cuba teka ikan mana yang paling mahal. Kita ada banyak ikan, kita ada banyak spesies dalam ni. Okay, aku beritahu lah kan. Okay, yang paling mahal dengan kos RM4 seekor, iaitu ikan kuning tu. Nampak tak? Kuning tu, aku tak tahu apa nama dia. Even orang kedai pun diorang tak sure. Sebabnya diorang kata ikan ni baru sampai. Ni first time juga aku tengok ikan ni. Perasan tak warna dia macam warna highlighter kan, warna kuning ni tu kan. Ikan ni lah paling mahal. Memang rare gila. RM4 seekor. Okay, yang belang-belang tu nampak tak? Yang stripe tu, belang-belang tu, yang tu. Okay, yang belang-belang ni nama dia tiger barb. Okay, tiger barb. Okay, nama dia stripe tiger barb, which is yang tepi-tepi dia yang warna, nampak warna biru-biru hijau yang tepi-tepi tiger barb stripe tu. Yang tu nama dia still tiger barb, tapi dia green. Dia version greennya. Dia ada banyak spesies lah sebenarnya yang tiger barb ni. Selain daripada tiger barb, kita ada atas ni. Kalau korang perasan, dia akan berkumpul sekawan lah. Atas ni kita ada ikan gapi. Kita ada ikan gapi jantan dan juga betina. Kalau korang perasan, yang cantik-cantik tu sebenarnya tu semua jantan. Okey, yang mana yang warna pucat-pucat sikit, yang tu betina lah. Dia memang kalau ikan gapi betina ni dia tak secantik ikan gapi jantan. So aku beli jantan lebih sikit. Alright, okey, kita akan tengok ikan lain. Okey, next kita ada nampak tak tu? Yang warna merah kebiruan tu. Okey, yang tu adalah ikan sepat. Okey, ikan sepat. Ikan sepat ni juga sebenarnya kita banyak je boleh dapat dalam parit ke kan, dalam sungai-sungai, tasik ke, ikan air tawar lah senang cakap ikan sepat ni. Tapi yang warna ni susah nak dapat lah. Ada dekat kedai-kedai aquarium je. Tu. Okey. Kalau warna hitam, warna coklat biasa tu, sepat tu banyak kali lah. Yang tu sepat kampung lah. Okey, then seterusnya kita ada juga ikan bandaraya. Ikan ni jahat sikit. Ada yang kata ikan ni kalau boleh jangan letak dalam tasik, sebabnya dia mengacau ekosistem lah. Ada yang kata lah dia macam ikan keli apa semua kan. Sebabnya dia akan merosakkan ekosistem dalam tasik lah. Tapi aku letak dalam ni sebab tu lah aku ambil paling kecil. Okay, nampak tak? Dia tak bergerak. Okay, even aku, dia memang tak bergerak. Even aku tap-tap pun dia tak bergerak. Okay, nama ni ikan bandaraya. Okay, so apa tugas dia kat situ? Kenapa dia melekat macam tu? Sekejap aku zoom sikit, boleh ke tak zoom? Okay, tak boleh lah. Ni pula habis. Okay, ikan bandaraya ni pula, tugas dia akan memakan sisa-sisa makanan yang tak habis tu. Lepas tu dia akan memakan lah lumut-lumut apa semua. Senang cakap, dia ni kenapa nama dia orang panggil ikan bandaraya? Sebabnya dia akan mencuci aquarium. Dia akan buat tugas-tugas amal lah untuk aku. Sebab tu aku dapatkan seekor. So basically inilah aku punya actual working space aku. Nampak tak aquarium kat tepi tu? Cantik je kan? Just nice lah dia duduk tepi tu. Daripada kosong tak tahu nak letak apa. Okay, yang ni version siang lah. Aku akan tunjuk version malam. So bila malam dia lagi cantik lah kan. Dia lagi cantik. Nampak lah dia punya dengan lampu-lampu. Lepas tu lampu tu pula, lampu ungu tu, bila dia tembak dekat badan ikan, dia reflect pula dekat mata kita. So benda tu lagi nampak cantik lah sebenarnya. So kawan-kawan aku yang dekat luar sana tu, yang mana yang nak berjinak-jinak dalam, orang kata, dalam membikin aquarium untuk ikan, bolehlah korang
usah-usah video-video dekat YouTube untuk dapatkan tips-tips penjagaan dan juga orang kata panduan lah untuk memulakan ternak ikan ni. Aku sebenarnya aku dah ternak ikan ni daripada kecil lagi. So aku adalah orang kata tahu sikit-sikit, tapi tak adalah pro sangat pun. Tapi kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh tanya dekat ruangan komen. Dan jangan lupa korang kena share juga aktiviti korang sepanjang PKPB ni. Apa benda yang korang buat. Macam aku tak nak ikan. Korang apa benda yang korang plan nak buat ataupun yang korang dah berjaya buat. So itu saja untuk video kali ini. Berharap kita akan berjumpa untuk next video. Alright, jangan lupa stay safe, pakai mask, okay? Dan jangan lupa pakai hand sanitizer. Alright, bye, ciao, assalamualaikum.